Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni saya diberikan satu video daripada Instagram untuk saya berikan reaction dan saya percaya bahawa asal video ini adalah di TikTok. Video ini telah viral dan diminta untuk saya berikan reaction berkaitan tentang isu Gunung Jerai. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Okey, dia kata aku tengah fly puncak Gunung Jerai, jumpa orang tengah solat. Video ni ada lagu tapi saya buang lagu tu, lagu Mahizin takut nanti ada copyright. Oh, jumpa orang tengah solat tu dia dengan baju putih pelbagai ni. Siap ada sejadah putih pun. Nak kata pun tak tahu. Mereka ni memang duduk sini atau geng hiking. Oh, tu dia. Dia buat campur boleh. Dia buat takut boleh. Kemudian drone dia tunjuk. Masjid lama pun ada tu. Seram tengok apa yang seramnya. Dia tak pernah masuk Gunung Jerai ke apa kawan ni. Itu bukan masjid dah tu. Itu hanya menara sahaja. Cuba komen siapa yang tahu. Ni tim hiking. Ni tim hiking Okey, baik. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kita dah tengok video berkenaan sama-sama. Jom kita berikan sedikit reaction. Sahabat-sahabat, video yang kita tengok tadi itu ialah video yang diambil daripada drone yang melihat kepada orang yang sedang solat di Padang Tok Syekh Gunung Jerai. Saya baca komen-komen daripada video itu. Ada yang kata mereka adalah bunian, mereka adalah jin, mereka adalah daripada alam ghaib dan sebagainya. Saya fikir orang yang main drone ni dia sengaja nak bagi orang cepat takut ataupun dia sendiri tak pernah mengalami situasi seperti itu. Saya duk rasa dia memang nak buat bagi cemas sajalah. Sahabat-sahabat, tengah-tengah siang macam tu, boleh jadi orang tadi tengah solat duha atau solat zuhur, solat asar, atau boleh jadi dia solat dengan solat sunat yang lain secara berjemaah yang dibenarkan oleh agama. Yang confirm itu bukan gambar orang bunian, gambar jin atau makhluk-makhluk ghaib. Kalau awak pergi Padang Tok Syekh di Gunung Jerai, anda mungkin akan jumpa situasi seperti itu. Anda mungkin jumpa orang salat dekat situ, awak mungkin jumpa orang berzikir dekat situ. Walaupun di situ bukanlah masjid, ia termasuk tempat berbatuan yang boleh dijadikan sebagai tempat salat. Di Gunung Jerai ni memang ramai orang hiking sebab view yang ada dekat situ sangat cantik dan alamnya masih lagi terpelihara. Cuma masalah yang berlaku di Gunung Ganang ni, di tempat-tempat yang cantik seperti ini, antaranya adalah pengunjung yang pengotor dan tidak beradab sehingga membuang sampah merata-rata, menyakitkan mata yang memandang. Lagi-lagi ada orang yang hiking atau camping yang dia tak bawa balik sampah dia. Tapi diorang tinggalkan dekat Gunung Jerai, dekat Gunung Ledang, diorang tinggalkan tempat-tempat itu. Ini semua kezaliman kepada alam yang perlu kita ingatkan bila ada isu-isu seperti itu. Kedua, pemikiran khurafat dan tahyul yang sangat banyak dalam kalangan orang Melayu yang mengunjung. Tapi bukan sekadar orang Melayu, bukan orang Islam saja. Orang Buddha pun ada isu ni, Kristian, Hindu pun ada terhadap isu ni. Bahkan kalau kita pergi ke tempat-tempat seperti itu, pergi ke gunung-gunung, pergi ke bukit-bukit, anda akan jumpa orang yang macam-macam, tak kiralah dia agama apa, yang melakukan perkara khurafat di tempat-tempat berkenaan. Kepercayaan tahyul cukup kuat sehingga meyakini sesuatu yang bercanggah dengan agama. Sebahagian orang yang datang ke Gunung Jerai, pergi ke Gunung Ledang, Gunung Lumut dan sebagainya, mereka nak dapatkan keramat, nak dapatkan karamah. Lalu diorang buatlah upacara-upacara yang tak dibenarkan agama. Sebahagian orang percaya bahawa Gunung Jerai adalah tempat keramat sehingga perlu mengikut ritual-ritual tertentu waktu nak masuk ke situ. Seperti sebelum naik ke Padang Tok Syekh, perlulah mandi atau sekurang-kurangnya mengambil wuduk di telaga Tok Syekh yang terletak di bahagian bawah sikit di situ. Di situ kata mereka ada banyak bunian sehingga kita perlu menjaga tertib kata-kata. Nak kencing pun kena minta dulu
dengan ucapan wahai tok nenek, izinkan cucu kencing di sini. Dan seumpamanya daripada kata-kata yang berbahaya. Tuah dan sial juga menjadi penyebab kepada pelbagai pantang larang di gunung dan hutan. Sebagian orang main teri dan makyung di tempat-tempat seperti ini. Pakai baju warna kuning, pakai baju yang seolah-olah adalah raja tetapi berwarna kuning, seolah-olah mereka sedang bermain dengan bunian. Dan sebahagian lagi membuat pemujaan kepada roh-roh Tok Syekh di sini. Sekalipun sebenarnya yang diserukan itu bukanlah roh Tok Syekh, tetapi sebenarnya jin-jin dan syaitan-syaitan. Sedangkan semua ini dilarang oleh agama kita. Nabi SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Sesiapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang bukan termasuk dalam amalan perbuatan kami, maka ia tertolak. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Pihak Jabatan Agama Islam, sama ada daripada Jabatan Agama Islam Negeri Kedah, Jabatan Agama Islam Negeri Johor, Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, Jabatan Agama Islam Melaka, Jabatan Agama Islam Jawi, macam-macam lagi. Semua mereka mengambil berat terhadap isu-isu seperti ini. Sehingga ada beberapa pantauan dan peringatan yang telah mereka buat di gunung-gunung seperti ini. Kalau pergi kat Gunung Jerai, Gunung Ledang ni, ada signboard untuk kita jauhi perkara-perkara khurafat. JAKIM sendiri telah terbitkan garis panduan khurafat dan azimat menurut perspektif Islam yang sepatutnya dibaca dan diperingatkan di masjid-masjid dan surau-surau seluruh Malaysia. Masalah besar pada masyarakat kita juga ialah terlalu cepat merasa seram, takut, kemudian buat spekulasi sendiri. Bila ada benda pelik sikit saja, dia nampak benda tu tak berapa nak syok sikit, terus kata itu jin, terus kata itu adalah hantu. Cepat sangat salahkan jin, cepat sangat salahkan hantu. Rasa seram-seram sejuk sikit, itu hantu. Kemudian dia sendiri yang rasa takut, dia sendiri yang rasa seram, dia bagi orang lain pun rasa takut, rasa seram. Kita sangat cepat menakut-nakutkan diri kita sendiri. Saya faham ketakutan kepada unknown ini memang wujud, bahkan ada pada semua orang. Pakar-pakar psikologi menamakan terma bagi isu ini dengan xenofobia. Ia adalah kecenderungan untuk merasa takut terhadap sesuatu yang anda tidak ada pengetahuan berkaitan tentangnya. Sebahagian orang yang mengalami xenofobia ini sampai menggigil dan tak berani nak melangkah. Sanda kepada tubuh badan juga sangat jelas. Kadang-kadang kita rasa degupan jantung kuat, rasa laju, pernafasan jadi cepat dan tak teratur, dan sebahagian otot kita rasa tegang. Anda boleh rujuk terhadap isu xenofobia ini di dalam artikel bertajuk Understanding and Overcoming Fear of the Unknown yang diterbitkan di website healthline.com. Inilah orang yang cepat sangat takut rasakan. Kemudian dia buat spekulasi bahawa sesuatu yang dilihat itu, yang dia tak nampak itu, yang nampak sikit-sikit ataupun dia nampak, dia tak faham itu apa, dia kata itu jin, dia kata itu hantu, dia kata itu syaitan, dia kata itu bunian. Ada juga orang termasuk kita, tiba-tiba rasa meremang bulu-bulu badan, kadang bulu tengkuk, kadang bulu tangan, rasa meremang. Dia terus kata itu adalah tanda jin ada berdekatan dengan kita. Sedangkan yang dia alami itu bukanlah isu jin. Boleh jadi kerana perubahan suhu. Aircon dia tiba-tiba mati atau sejuk yang melampau. Ini semua menyebabkan bulu roma meremang. Dalam istilah sains, ia disebut hyperrefleksia autonomi atau dysrefleksia autonomi. Dia bukan sebab hantu tetapi disebabkan perubahan tubuh badan kita. Boleh jadi juga orang yang kena influenza, dia akan kerap merasakan perkara-perkara seperti itu. Sahabat-sahabat, sebab apa kita jelaskan isu ni? Kerana saya sangat berharap dengan kita lebih mengetahui dan memahami bahasa tubuh kita yang Allah Ta'ala ciptakan kepada kita, tidaklah cepat sangat kita fitnah jin, kita fitnah syaitan. Wallahu ta'ala alam. Sahabat-sahabat, saya cadangkan anda untuk dapatkan buku ini, Perangkap Iblis, Talbis Iblis, yang ditulis oleh Imam Ibn Jauzi rahimahullah. Buku terjemahan ini anda boleh dapatkan dekat Shopee, dekat Lazada. Banyak isu-isu yang bermanfaat berkaitan tentang isu-isu bid'ah, berkaitan tentang isu-isu pelik yang dilakukan oleh orang-orang baik ataupun kepercayaan pelik daripada orang-orang yang baik, boleh anda dapati di dalam buku ini. Baca, hadam dan dapatkan di Shopee dan juga Lazada. Link untuk Shopee saya letakkan di bawah. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Adakah anda dapat sesuatu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.